Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi mudharabah. Mudharabah berasal dari perkataan dob yang bermaksud memukul atau berjalan. Tafsiran ini dipandu kepada mekanisme ketika seseorang itu memukul tanah untuk berjalan. Begitu jugalah ketika seseorang itu menjalankan sebuah syarikat. Mengikut Masih pula, kata bagi mudharabah berasal dari perkataan Arab yang iaitu dob yang semakna dengan al-qat'u yang bermaksud potongan, berjalan dan berpergian. Dalam persyariatan bagi mudharabah pula ada dalam surah Muzammil ayat 20 yang bermaksud dan yang lainnya berpergian di muka bumi untuk mencari kurnia Allah. Di dalam ayat ni dia menegaskan supaya kita berpergian untuk mencari kurnia Allah di atas muka bumi. Mudharabah ini ada dua cara. Contoh kontrak yang pertama, ketika penyimpan atau pelabur memasukkan wang ke dalam bank Islam. Dalam situasi ini, Rabbul Mal akan menjadi penyimpan dan bank Islam bertanggungjawab sebagai mudharib. Dokumen polisi mengenai mudharabah akan menerangkan dengan jelas peranan mudharib. Salah satunya adalah untuk memastikan bahawa ada pengurusan usaha mudharabah dengan betul dan bahawa mudharib harus selalu bertindak demi kepentingan Rabbul Mal. So dalam ni Rabbul Mal sebagai pelabur itu dia invest dalam bank Islam. So bank Islam bertanggungjawab untuk rolling duit tu supaya ada keuntungan bagi pelabur. Yang kedua ialah kontrak pembiayaan mudharabah antara bank Islam dan usahawan. Dalam kes sedemikian, bank Islam ada Rabbul Mal dan usahawan adalah sebagai mudharib. So bank Islam dah akan invest dalam usahawan dan aset pelaburan ataupun keuntungan yang akan diperolehi akan kembali kepada bank Islam. So dalam dua-dua hal ini, bank Islam sama ada dia menjadi sebagai mudharib atau Rabbul Mal, dia perlu melakukan peranan yang penting lah untuk memastikan perniagaan itu dapat keuntungan yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Fidil Muhammad Rusli dan saya akan meneruskan pandangan kami di bawah tajuk pengiktirafan dan pengukuran mudharabah. Mudharabah dibagi kepada dua, iaitu modal mudharabah dilaburkan secara dalaman iaitu aset bank Islam sendiri ataupun secara luaran. Okey, yang pertama dilaburkan secara dalaman. Sebuah aset tidak diiktiraf sekiranya hak kontrak ke atas aliran duit dari aset kewangan tamat atau jika entiti memindahkan hak kontrak untuk menerima aliran tunai aset kewangan. Tetapi di dalam kes di mana entiti mengekalkan hak kontrak untuk menerima aliran tunai aset kewangan tetapi bertanggungjawab untuk membayar aliran tunai tersebut kepada satu atau lebih entiti akan menganggap ini sebagai pemindahan aset kewangan jika dan hanya jika syarat-syarat tersebut dipenuhi. Sekiranya segala syarat tersebut dipenuhi, bank Islam perlu memastikan sama ada risiko dan kelebihan daripada pemilikan aset dipindahkan sepenuhnya. Jika pemindahan aset telah berlaku, maka aset tidak akan diiktiraf di dalam penyata kewangan bank Islam. Jika aset ini tidak diiktiraf, maka dana yang diterima daripada Rabbul Mal akan dikira sebagai aset tetapi tidak akan dimasukkan ke dalam kunci kira-kira. Namun begitu, jika risiko dan kelebihan pemilikan aset tidak dipindahkan secara ketara, maka pengiktirafan asal akan kekal. Dalam kes ini, dana daripada Rabbul Mal akan dilihat semula sama ada ia boleh dikira sebagai liability. Merujuk kepada SLKM 132, mendefinisikan liability seperti yang berikut. Kita teruskan pembincangan kita. Selain daripada pelaburan secara dalaman, bank Islam juga boleh melabur secara luaran sama ada sebagai equity daripada entiti berasingan ataupun sebagai suatu pelaburan. Jika ianya sebagai pengasas equity kepada entiti yang lain, bank Islam perlu mengambil kira pelaburan tersebut sama ada di bawah SLKM 10, 18 atau 11. Jika tiada daripada standard di atas, maka perlu merujuk kepada SLKM 9. Okey, yang pertama SLKM 10, nyata kewangan gabungan. Untuk pelaburan berada di bawah standard SLKM 10, isu kawalan merupakan perkara yang diambil berat. Kawalan wujud sekiranya entiti memenuhi segala yang di bawah. Menentukan kawalan memerlukan pertimbangan berdasarkan fakta dan keadaan dan terma daripada usaha jaya mudharabah. Selain itu, jika bank Islam mempunyai kawalan ke atas pihak yang dilabur, pelaburan perlu bergabung di dalam penyata kewangan bank Islam. Namun jika kawalan tidak diiktiraf, maka ia akan menjadi pelaburan dalam syarikat bersama dan usaha sama di mana akan jatuh di bawah standard SLKM 18 atau mungkin di bawah SLKM 11. Okey, SLKM 18, pelaburan dalam syarikat bersekutu dan usaha sama.
Di bawah perenggan 5, daripada SAKM 128 beri maksud syarikat bersekutu sebagai sebuah entiti di mana pelabur mempunyai pengaruh yang ketara. Selain itu, ia juga mengatakan bahawa sebuah entiti yang mempunyai pengaruh yang ketara sekiranya entiti memegang secara terus atau tidak, iaitu melalui anak syarikat 20% atau lebih daripada kuasa mengundi oleh pihak yang dilabur, melainkan telah jelas dibuktikan bahawa ini bukanlah masalahnya. Pengaruh ketara ialah kuasa untuk menyertai di dalam keputusan polisi kewangan dan pelaksanaan pihak yang dilabur, akan tetapi bukan kawalan atau kawalan bersama ke atas polisi tersebut. Jika Bank Islam mempunyai pengaruh ketara ke atas pengurusan, ia akan diiktiraf di bawah SLKM 18. Jika tidak, maka kita akan melihat kepada SLKM 11. SLKM 11, pengaturan bersama. Jika pelaburan ini bukan pelaburan syarikat bersekutu, maka pihak bank perlu menilai sama ada pelaburan mudharabah ini memenuhi definisi pengaturan bersama di bawah SLKM 11. Untuk mendapati sama ada ia berada di bawah kategori pengaturan, mereka perlu memastikan sama ada pihak terlibat terikat dengan konteks pengaturan dan sama ada pengaturan menyediakan dua atau lebih pihak yang mempunyai kawalan bersama ke atas pengaturan tersebut. Pengaturan bersama boleh wujud dalam dua bentuk, iaitu operasi bersama atau usaha bersama. Dalam operasi bersama, setiap pihak memiliki kawalan bersama ke atas pengaturan, mempunyai hak ke atas aset dan tanggungjawab ke atas liability yang berkait dengan pengaturan. Perbezaan antara operasi bersama dan usaha bersama ni ialah usaha bersama akan diiktiraf di bawah SLKM 18, manakala operasi bersama di bawah SLKM 11. SLKM 9, sekiranya pelaburan tidak menepati mana-mana tiga standard yang di atas, maka ia akan jatuh ke SLKM 9, di mana pelaburan tersebut dianggap sebagai satu aset kewangan. Khusus kes tersebut, SLKM 9 ada menyatakan dalam perenggan 3 sebuah entiti perlu mengiktiraf sebuah aset kewangan atau liability kewangan di dalam penyatakan kedudukan kewangan bila dan hanya bila entiti tersebut menjadi sebagai instrumen penentukan kontrak. Di bawah SLKM 9, aset kewangan berdasarkan kontrak mudharabah diukur pada kos yang dilunaskan jika seperti yang berikut. Aset kewangan yang berasaskan kontrak mudharabah secara amnya memenuhi syarat di atas. Secara wajarnya, aset tersebut adalah diukur pada kos yang dilunaskan, namun pada situasi lain, jika aset tersebut tidak memenuhi kedua syarat di atas, maka ia akan dinilai berdasarkan nilai adil melalui untung rugi. So dalam kata ringkas dia, dalam mudharabah yang modal mudharabah dilaburkan secara luaran ni, dia ada dua, sama ada dikira sebagai satu equity ataupun dikira sebagai satu investment, satu pelaburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal bin Ishaq dan hari ini saya akan melakukan pembentangan mengenai pembentangan dan pendedahan serta praktikal perakaunan Islam di bawah kontrak mudharabah. Dalam konteks pembentangan dan pendedahan untuk kontrak mudharabah, piawaian yang digunakan adalah MFRS 101. MFRS 101 merupakan piawaian di mana ia akan menetapkan asas dalam pembentangan penyata kewangan. Tujuan umum MFRS 101 adalah untuk memastikan perbandingan antara penyata kewangan entiti dari tempoh sebelumnya dan dengan penyata kewangan lain. MFRS 101 akan menetapkan segala keperluan dalam pembentangan penyata kewangan, garis panduan untuk struktur dan keperluan minimum untuk kandungan. Yang seterusnya ialah praktikal. Kontrak mudharabah adalah bentuk perkongsian antara seseorang yang menyumbang modal, iaitu Rabbul Mal, dan yang lain menyumbang usaha dalam bentuk kemahiran mengurus, iaitu Mudharib. Keuntungan dari hasil usaha dikongsi antara penyedia modal dan pengurus mengikut nisbah pembahagian keuntungan yang disetujui bersama, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Rabbul Mal. Dalam konteks perniagaan dan perdagangan, kontrak mudharabah merupakan perusahaan gabungan di mana semua rakan kongsi berkongsi keuntungan mengikut nisbah pembahagian keuntungan yang dipersetujui bersama, tetapi kerugian hanya ditanggung sepenuhnya oleh Rabbul Mal. Jadi ini merupakan contoh-contoh produk mudharabah yang terdapat pada bank-bank di Malaysia. Salah satu contohnya ialah Mudharabah General Investment Account I, GIA, iaitu produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat.
JIA merupakan akaun pelaburan am di mana pendeposit meletakkan jumlah wang yang tertentu untuk jangka waktu yang tertentu dengan tujuan perkongsian di dalam keuntungan yang diperolehi daripada pelaburan yang dijalankan oleh pihak bank ke atas dana mereka. Kontrak ini terdiri daripada 4 rukun, iaitu robul mal, mudarib. Perkara yang dikontrak iaitu modal, projek, penentuan keuntungan dan yang akhir sekali adalah akad, iaitu ijab dan kabul. Pihak bank akan menggunakan modal tersebut untuk tujuan pelaburan yang dibenarkan oleh syarak. Keuntungan yang diperolehi daripada pelaburan tersebut akan dibahagi mengikut nisbah pembahagian keuntungan yang dipersetujui bersama. Jadi ini merupakan contoh penyata kewangan yang melibatkan kontrak mudharabah. Jadi jika kita lihat pada nota 14, iaitu deposit daripada pelanggan, terdapat dua pecahan, iaitu yang pertama mengikut jenis deposit, yang kedua mengikut jenis pelanggan. Di bawah mengikut jenis deposit terdapat lagi dua pecahan, iaitu dana bukan mudharabah dan dana mudharabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal Al-Fadil. Hari ini saya akan menerangkan tentang musyarakah. Pertama sekali ialah definisi musyarakah. Musyarakah merujuk kepada hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana semua pihak berkontrak memberikan wang untuk usaha sama musyarakah, dan kerugian dan keuntungan perkongsian tersebut diperuntukkan berdasarkan nisbah pembahagian keuntungan tersebut yang dirundingkan bersama. Sebagai contoh, musyarakah dapat digunakan termasuk pembiayaan projek, pembiayaan modal kerja, pembiayaan import dan pembiayaan ekspor. Selain itu, menurut Majlis Syariah Nasional, mendefinisikan musyarakah sebagai perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk perniagaan tertentu, di mana setiap pihak perlu menyumbang dana dengan syarat ia dibahagikan berdasarkan perjanjian sementara dan kerugian pada sumbangan dana. Pelaburan musyarakah yang ada atau baru boleh dalam bentuk tunai, setara tunai atau aset bunga tunai. Okey, seterusnya ialah jenis-jenis musyarakah. Musyarakah terbagi pada dua, iaitu syirkah al-milk dan syirkah al-uqud. Syirkah al-milk bermaksud mengandungi kepemilikan bersama yang wujud apabila dua atau lebih orang memperoleh hak milik bersama terhadap sesuatu aset. Syirkah al-uqud pula terbagi pada 4, iaitu syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah inan dan syirkah mufawadah. Okey, seterusnya ialah syirkah abdan, bermaksud merupakan antara dua atau lebih pekerja atau pengamal masyarakat tersebut, di mana mereka memilih untuk bekerjasama untuk melakukan kerja dan berkongsi pendapatan yang mereka perolehi. Yang kedua, syirkah wujuh. Setiap pihak tidak mempunyai wang sama sekali dan menjalankan perniagaannya hanya dengan kepercayaan pada pihak ketiga. Seterusnya, syirkah inan. Syirkah inan ialah sebuah pakatan di mana status dan struktur pihak-pihak yang berkenaan tidak sama, baik dari segi sumber dan pendapatan dan pekerjaan. Akhir sekali, syirkah muafadah, iaitu sebuah pakatan di mana status dan struktur pihak-pihak yang berkenaan adalah mestilah sama, baik dari segi kekayaan, pekerjaan, iman, faedah dan kerugian antara mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir. Seterusnya kita akan sambung kepada pengiktirafan musyarakah. Terdapat 3 aktiviti yang kita boleh iktiraf sebagai pengiktirafan musyarakah. Yang pertama, musyarakah adalah diiktiraf semasa wang tunai dikeluarkan kepada pelanggan. Seterusnya, yang kedua adalah pendapatan pembiayaan musyarakah diiktiraf berdasarkan anggaran kadar dalaman sebanyak pulangan yang disemak secara berkala sepanjang tempoh pembiayaan. Manakala yang ketiga pula adalah Bank Negara Malaysia juga mengambil keputusan untuk mengiktiraf musyarakah agar dapat dilaksanakan dengan baik dari segi prinsip dan garis panduan yang mesti dipatuhi. Hal ini kerana sebilangan besar cendekiawan Islam setuju berkaitan kebolehsanaan musyarakah. Ini kerana kontrak musyarakah secara amnya dapat dijumpai di dalam Al-Quran, iaitu pada surah An-Nisa dan juga As-Sad. Kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu pengukuran musyarakah. Terdapat 3 elemen yang boleh didefinisikan sebagai pengukuran musyarakah. Yang pertama, IFRS, yang bermaksud International Financial Report Standard.
Mengukur sendi pelaburan teroka sebagai aset kerana disitulah mereka menyedari faedah ekonomi mereka untuk pelaburan tersebut sebagai faedah dividen charge, pajakan dan juga keuntungan modal. Ini kerana kebiasaannya di bawah AUFI, iaitu Accounting Auditing Organisation Islamic Financial Institution. Perbelanjaan kontrak tidak berlaku diiktiraf sebagai sebahagian daripada modal kecuali dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Seterusnya adalah musyarakah yang berterusan modal harus diukur pada akhir tempoh kewangan dengan kos yang lalu, iaitu jumlah yang telah dibayar atau pada aset itu dinilai pada masa kontrak. Yang ketiga pula adalah kontrak musyarakah akan diukur dengan menggunakan keuntungan musyarakah itu sendiri. Ini kerana musyarakah adalah salah satu kontrak yang juga ditawarkan oleh mudharabah. Jadi, keuntungan kontrak musyarakah akan menjadi ukuran yang tepat bagi menghitung nilai ROI-nya. ROI bermaksud Return on Investment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan bin Muhammad Fauzi dan saya akan menerangkan praktis musyarakah dalam institusi kewangan Islam. Institusi kewangan Islam telah memperkenalkan BBA dan musyarakah mutanakisah sebagai pembiayaan perumahan Islam sebagai alternatif kepada pembiayaan perumahan konvensional. Ia merupakan gabungan 3 kontrak, iaitu ijarah, perkongsian, ijarah dan penjualan. Pertama kita masuk kepada bagaimana kontrak itu ataupun prosesnya. Pertama, bank dan pembeli akan berkongsi modal untuk membeli rumah tersebut. Kemudian bank akan menyewa bahagiannya kepada pembeli, dan pembeli akan membeli sedikit demi sedikit bahagian bank Islam, dan seterusnya pembeli akan memiliki semua bahagian keseluruh bahagian perkongsian tersebut dan hak miliknya akan dipindahkan. Musyarakah mutanakisah dibenarkan di dalam Islam dengan mengikuti prinsipal ataupun guideline yang telah ditetapkan. Pertama, barangan mesti ada. Bermaksud maknanya properti itu mesti ada. Sebarang properti yang tidak ada ataupun dipinjamkan tidak dibenarkan untuk dibuat transaksi. Yang kedua, bahagian keuntungan mesti dinyatakan. Yang ketiga, kedua pemodal dan pelanggan mesti berkongsi keuntungan dan kerugian dan harta tanah. Yang keempat, lembaga penasihat syariah mesti mempunyai hak untuk memantau kontrak. Kelima, kontrak perkongsian dan kontrak penjualan harus dilakukan secara berasingan dan bukan kolektif. Dan keenam, janji yang mengikat dapat diambil dari satu pasangan untuk membeli bahagian pasangan yang lain secara beransur-ansur. Beberapa bank yang telah melaksanakan musyarakah mutanakisah adalah Affin Bank, HSBC dan RHB Islamic Bank. Kalau kita dapat lihat daripada figur ataupun jadual di atas, penjualan house financing ataupun pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh Affin Bank meningkat daripada 2018 6,434,222 ringgit meningkat kepada 7,351,000. Seterusnya, dan daripada 7 juta itu 6,572,79 ringgit merupakan daripada kontrak musyarakah mutanakisah. Sebagai kesimpulannya, institusi kewangan Islam harus memainkan peranan yang penting dalam memberi kemudahan kepada masyarakat Islam khususnya di Malaysia ini untuk berurusan dengan kontrak ataupun pembiayaan yang tidak mempunyai unsur ataupun unsur yang dilarang oleh Islam. Oleh itu, institusi kewangan harus lebih teliti ataupun menambah baik produk-produk yang sedia ada seperti musyarakah mutanakisah ataupun mudharabah untuk lebih menarik lagi ramai orang untuk berurusan dengan bank Islam. Seterusnya, memacu kestabilan ekonomi dan asas nilai-nilai yang dan kepercayaan agama yang baik.
Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.